Hobi aku berbagai dan aku membesar seperti kanak-kanak lain. Aku mendapat kasih sayang sepenuhnya daripada ayah, ibu dan keluarga. Ketika aku bersekolah rendah, sekolahku tak jauh daripada rumah. Aku tinggal di pinggir bandar dan ketika umurku 10 ke 11 tahun, aku dan kawan-kawan dah pandai pergi ke pasar malam yang tak jauh daripada rumah. Ayahku pula seorang yang garang dan tegas. Dia tak suka aku dengar lagu, sama ada di radio atau di mana-mana pun. Baginya, semua lagu-lagu itu melekakan. Kami suka kepada hiburan dan salah satu tempatnya di pasar malam. Bukanlah nak membeli apa pun. Selalunya kami akan ke pasar malam hanya untuk membeli makanan ringan. Sambil-sambil tu, dengar lagu daripada kaset yang dipasang oleh abang yang berniaga kaset-kaset lagu di pasar malam tu. Balik dari pasar malam, kami akan duduk berbual-bual kosong di bangku kayu di hadapan rumahku. Rumahku pula berdepan dengan jalan raya. Dah tentu sibuk. Tapi, bila abang penjual kaset tu mainkan lagu-lagu baru, jelas kedengaran lagu-lagu tu dari tempat duduk kami berbual. Dari satu cerita ke satu cerita kami bualkan. Tambahan pula, kawanku Yani ada koleksi majalah artis-artis dan cerita menarik pasal artis-artis tu. Entah ya, entah tidaklah, kita pun tak tahu. Tapi cerita-cerita itulah yang hangat kami bualkan. Ada masa, kami ditegur juga oleh jiran kami Mak Munah yang terkenal dengan sikapnya yang kecoh tu. Katanya, engkau orang ni, pergilah balik ke rumah masing-masing. Memekak aja dekat bangku depan rumah korang tu. Bingit telinga aku mendengarnya. Balik-balik cerita artis yang kau bualkan. Apa korang kenal ke dengan artis-artis tu? Begitulah selalunya leteh Mak Munah. Kami pun diamlah sekejap. Aku masuk rumah, buat air sirap dan keluar balik ke bangku depan dengan juadah-juadah yang mak dan kakak buat ataupun beli di pasar malam tadi. Biasanya kakak pun akan join sekali dan bertambah rancaklah perbualan kami sehingga kadang-kadang tu hampir pukul 11 malam. Tapi semua tu hanya seminggu sekali saja, iaitu pada hari Sabtu malam minggu. Kalaulah tuan ke pasar malam, boleh dilihat bermacam jualan. Kue dan pecel, lemang pun ada, daging ikan dan sayuran jual. Ramainya orang membeli belah, kerana harganya sungguh sederhana. Begitu juga tuna dan darah, bertentang mata tersenyum pula. Di pasar malam semuanya ada, semua berkumpul membeli belah. Tawar-menawar perkara biasa, telah puas pulang ke rumah. Di ujung sana tuna dan darah bergurau senda sambil ketawa. Aduh seronok aku merasa, di lain minggu pasti ke sana. Kalaulah tuan ke pasar malam, boleh dilihat bermacam jualan. Kue dan pecel, lemang pun ada, daging ikan dan sayuran jual. Ramainya orang membeli belah, kerana harganya sungguh sederhana. Begitu juga tuna dan darah, bertentang mata tersenyum pula. Di pasar malam semuanya ada, semua berkumpul membeli belah. Tawar-menawar perkara biasa, telah puas pulang ke rumah. Di ujung sana tuna dan darah bergurau senda sambil ketawa. Aduh seronok aku merasa, di lain minggu pasti ke sana. Di pasar malam semuanya ada, di lain minggu pasti ke sana. Di pasar malam semuanya ada.
Setiap hari Sabtu malam minggu adalah malam yang kami tunggu-tunggu. Dalam banyak-banyak lagu yang sering berkumandang di gerai Pasar Malam Abang tu ialah lagu Malam Gelisah, nyanyian Azharuzaman. Lagu tu sering kali berkumandang di corong-corong radio dan juga di gerai Pasar Malam tu. Aku dan kawan-kawan dah hafal seni kata lagu tu kerana hampir saban minggu lagu tu diputarkan berulang-ulang kali. Bila pasar malam tiba je, kami bertiga dah berkumpul. Kami selalu minta abang yang jual kaset tu putarkan lagu Malam Gelisah tu berulang kali. Sampaikan abang tu menyindir kami. Dek, kalau suka sangat dengan lagu tu, belilah. Janganlah nak percuma aja. Walaupun kami masih anak-anak waktu tu, terasa jugalah hati tu kan. Akhirnya kami bertiga, iaitu aku, Yani dan Mimi, berpakat untuk mengumpul duit belanja sekolah kami sikit demi sikit. Harga kaset pada masa tu bukanlah mahal sangat. Tapi bagi kami bertiga, ianya amat berharga. Untuk beberapa waktu, kami pun mula mengumpul duit belanja sekolah. Lambatlah macam ni kan. Sampai bila nak kumpul jadi banyak? Jadi, kami bertiga bawa bekal makanan pergi sekolah. Jadi, duit belanja yang diberi oleh ayah tidak aku gunakan. Ibu pun hairan, kenapa aku selalu bawa bekal ke sekolah. Satu hari, ibu bagi tahu ayah, aku bawa bekal ke sekolah, tapi duit yang dikumpul tu nak buat apa? Aku dengar ibu bagi tahu ayah. Petang tu ayah panggil aku. Rara, itu panggilan manja aku di rumah. Ya ayah, jawabku. Mari sini kejap, ayah nak tanya. Aduh, berdebar sungguh jantung aku masa tu. Duit ayah bagi untuk belanja sekolah, kamu kumpul nak beli apa? Tanya ayah, keras je bunyinya. Aku terketar-ketar menjawabnya. Kaset lagu ayah. Sambil air mataku pun dah berjurai di pipi. Apa? Jerkak ayah. Kau ingat kau boleh kenyang dengan lagu dekat kaset tu? Satu sebatan tepat singgah di belakangku. Apa lagi? Menolong kesakitan lah aku. Ibu pula boleh buat tak tahu je. Sakit betul hati aku waktu tu. Tuhan aja yang tahu. Ayah seorang yang serius, garang dan tak suka aku leka dengan lagu. Baginya, belajar. Tak ada erti lagu-lagu untuk berhibur. Mulai esok tak ada bekal lagi. Belanja duit yang ayah bagi. Ayah tahu kau kumpul duit tu nak beli kaset, siap kau ya. Aku pun terus masuk bilik dan kunci pintu rapat-rapat. Dalam bilik aku menangis semau-maunya. Minggu tu aku tak keluar ke pasar malam. Waktu di sekolah, aku cerita pada kawan aku, Yani dan Mimi. Mereka pun turut bersedih. Aku hanya mendengar lagu Malam Gelisah nyanyian Azharuzaman menerusi radio saja. Nasib baiklah radio selalu memutarkan lagu tu kerana tengah popular. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu
masih tak puas hati kerana tak dapat memiliki kaset tu. Satu hari, Pak Cik iaitu adik kepada ayahku datang. Dia pun tanya kenapa aku tak seriang dulu. Diam je. Petang tu Sabtu malam minggu. Ada pasar malam. Pak Cik mengajak aku ke pasar malam. Pak Cik kata dia nak belanja aku. Ambil je apa-apa, dia bayar. Apa lagi? Aku pun heretlah tangan Pak Cik ke tempat abang jual kaset tu. Macam dapat satu anugerah bila Pak Cik belikan aku kaset tu. Gembiranya hati bukan kepalang. Aduh, ada satu lagi masalah. Nak pasang mana pula kaset ni? Memanglah dekat rumah ada radio dan boleh pasang kaset. Tapi kalau ayah tahu, matilah aku kena belasah lagi. Aduh, satu masalah lagi. Aku pun curi-curi pasang bila ayah pergi kerja dan mak pula sibuk dekat dapur. Mungkin dia tak perasan. Aku pasang kaset tu berulang-ulang kali sampai aku puas hati. Dalam hati aku, kalau artis ni benar-benar hadir di depan mata aku dan nyanyi berulang kali, tentu dia pun rasa jemu juga kan? Aku sendiri tersenyum geli hati mengenangkan tingkahku itu. Puas jugalah aku mendengar lagu Malam Gelisah. Di sekolah, Yani menunjukkan gambar penyanyi Azharul Zaman di majalah. Wah, kacak orangnya ya, bisik hatiku. Di rumah, aku makin rancak mendengar lagu Malam Gelisah tu. Aku terhibur dan puas. Pada suatu hari, dengan tak disangka-sangka, pita kaset aku terbelit. Aduh, puas aku betulkan tak juga menjadi. Alamat, kena rotan lagi lah aku ni. Tepat seperti jangkaanku, bila ayah balik kerja, mak mengadu hal dengan ayah. Pita kaset aku tersangkut. Apa lagi, ayah naik hantu lah. Aku pun dah faham. Terpaksalah menyerahkan tanganku untuk dirotan sehingga merah dan terasa sakit untuk beberapa hari. Sedihnya aku, Tuhan aja yang tahu. Kaset aku tu, ayah campak dalam tong sampah. Sebelum plastik sampah diangkut oleh lori sampah keesokannya, aku selongkar balik plastik sampah tu. Nasib baik aku dapat kembali kaset tu. Tapi aku pasti kaset ni mesti dah rosak. 2-3 minggu jugalah aku merajuk dengan ayah. Tahan aku berjalan kaki pergi dan balik sekolah. Walaupun sekolah aku dekat dengan rumah, tapi agak berpeluh jugalah kalau berjalan kan. 2 bulan lepas peristiwa itu, sekali lagi Pak Cikku datang menziarahi keluarga kami. Pak Cik mengajak aku ke bandar. Ayah siap pesan dengan aku, jangan minta yang bukan-bukan ya. Kau jangan layan sangat, habis duit kau nanti. Di bandar, Pak Cik belikan aku radio yang ada kaset player sekali. Wah, gembiranya hati aku tak dapatlah aku nak gambarkan waktu tu. Kata Pak Cik, hadiah ni jadikan semangat yang kuat untuk belajar. Kata Pak Cik, hadiah ni jadikan semangat yang kuat untuk belajar ya. Dapat keputusan baik, nanti ayah tak adalah nak marah lagi, pesan Pak Cik. Walaupun aku galak mendengar radio dan lagu-lagu menerusi kaset, pelajaran tidak sekali-kali ku abaikan. Kini semua tu sudah tiada lagi. Ayah dan ibu dah lama meninggal. Pak Cikku pun dah uzur sangat, tinggal bersama-sama anaknya di Kuala Lumpur. Sesekali aku jengah juga dia, tapi dia pun dah ingat-ingat lupa. Radio kaset yang dibelinya dulu pun entah ke mana perginya. Masa dah terlalu lama meninggalkan kita. Sekarang kita sudah berada di tahun 2023. Dah berpuluh tahun sudah berlalu. Tapi sekali-sekali lagu Malam Gelisah tu masih ada lagi berkumandang. Aku pun sudah berusia 40 tahun lebih. Aku tetap mendoakan kesejahteraan penyanyi lagu Malam Gelisah ini yang telah menghiburkan aku dengan lagu-lagunya dulu. Apapun, lagu Malam Gelisah ini tetap menjadi penghiburku suatu masa dahulu. Kawan-kawanku, Mimi dan Yani, tak ketahuan lagi di mana mereka berada sekarang ni. Andainya mereka terdengar coretan adilaku ini, pasti mereka juga akan tersenyum. Apatah lagi kalau mendengar lagu Malam Gelisah ini berkumandang. Hanya kami bertiga yang tahu rahsianya. Lagu ini akan kukenang sampai bila-bila, selagi hayatku masih ada. Selepas terbenamnya matahari, tirai malam berlabuh, seombak rindu yang bergelora meresah kalbu. Kesepian mengganggu perasaan, tidak lena tidur
Di sepanjang malam aku gelisah mengingati dirimu. Sampai bila resahku berakhir menyiksa diri. Sampai bila mesti ku menunggu, oh kekasihku. Bukan aku meminta perpisahan, keadaan memaksa. Semakin lamanya tak bertemu, semakin ku rindu. Di sepanjang malam aku gelisah tanpa engkau di sisi. Di sepanjang malam aku gelisah mengingati dirimu. Sampai bila rasaku berakhir menyiksa diri. Sampai bila mesti ku menunggu, oh kekasihku. Bukan aku meminta perpisahan, keadaan memaksa. Semakin lamanya tak bertemu, semakin ku rindu.